4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baris sebelah berkata. Ya, kita buaya tutulap. Maka surat 43 baris sebelah berkata. Ngaji ni masalah mana junub ni. Dia kata dan demikian lagi sunat. Dan demikian lagi sunat semasa mandi junub ni. Semasa mandi junub semasa mandi junub atau mandi akad dafsar tu. Dia kata dan demikian lagi sunat semasa kita mengakad dafsar atau mandi junub ni sunat mengekalkan niat. Pada hukumnya niat tu. Dari semasa kita sunat kita semasa mengakad dafsar, semasa mandi junub ni sunat bagi kita ni mengekalkan niat tu. Kekal niat putus niat tu. Kekal niat ni mana semenjak kita ambil kita niat sembahyang mandi junub sampai ke habis mandi tu, dia putus niat mandi tadi tu. Tu dia. Dia putuskan niat situ tu. Sunat gitulah. Kalau putus niat tak apa, dia mengikuti niat asal dah. Daripada awal dia mandi junub tadi, akad dafsar, kita putus niat tak apa, dia situ. Tapi sunat mengkali tu. Gitu. Baik. Bila sunat mengkali niat ni? Kata daripada domain hukumnya tu, perlu niat tu dah. Hukum niat tu. Jadi maknanya, sunat mengekalkan niat pada hukumnya hukum niat tu. Pada hukum niat, hukum niat mandi tu, ataupun niat akad dafsar tadi, bila sunat mekal tu, daripada tu bermula, tak? Mekalkan niat ni, mula dari permulaan mandi. Daripada mula mandi tu. Kita nak mandi tu, kita niat dah akad dafsar situ tu. Mandi junub tu. Maka ketika kita mula niat akad dafsar atau mandi junub, ketika tu kita mekalkan niat sudah mandi tu. Gitu. Daripada permulaan mandi hingga kesudahannya hingga sudah mandi tu. Sunat gitulah. Asli pahala suku pula situ tu. Berarti kalau kita niat dah ketika mandi junub tu, ketika dafsar tu niat dah akad dafsar atau niat mandi junub dah, kita pun putus niat. Tak salah. Sah dah niat kita tu. Tapi tak daripada sunat lah. Ni sunat suku pula kita mekalkan niat mandi kita tu daripada mula mandi pada sudah mandi tu. Gitu. Sunat gitu. Dan sunat mualak. Sunat berturut-turut pada mandi seperti wuduk lah. Ada sunat mualak mandi junub ni, mandi dafsar ni, supaya wuduk jugalah. Mualak sini ni turut-turut lah. Turut-turut mana jangan kering. Jangan sehingga kering mandi pertama ni, boleh mandi pula jangan. Turut-turut situ tu. Mualak berturut-turut dia panggil. Wuduk jugalah. Maknanya dia kering air tubuh kita tu, baru cucu pun jangan lah gitu. Mana berturut-turut sini, lepas mandi pertama, kali dua pula situ tu. Turut-turut. Mana tiga kali air lah dia kecek ya. Sunat junub ni kita melalui 3 kali air tak kita tu. Kali pertama, kedua, ketiga tu sunat gitu. Jadi kali pertama ni dengan kali kedua tu jangan dia kering air tubuh kita tu. Gitu. Baik. Dan sunat menghadapkan kiblat semasa mandi tu. Jenggot kita bukai lah. Jenggot kita bukai. Ni ambil kelebihan sini lah. Jadi kadang-kadang kadang-kadang rumah kita ni pahit kot ni. Belakang kan. Di belakang kiblat. Ada pahit rumah kita ni. Pahit ada kot tarik naik tu. Boleh mandi kat belakang kiblat lah. Dia sunat lah situ tu. Surah mandinya. Ini pusing wayar pula kalau dia pahit kan. Tak apa, wayar panjang. Tak masalah. Dia kata balik rumah kita tak. Masing-masing rumah tu lah. Kalau buat pahit kat, tak ada pahit kita ni ada tarik naik. Dalam mandi kat belakang kiblat lah. Dia sunat lah situ tu. Junub tadi. Dia sunat tak kiblat. Jadi Nabi sunat kat pusing lah wayar ada tak.
Tak mana gayun dah lah ni pahit lah ke dah. Kita lah dah. Pahit sini dah. Gaya guna dah ke pahit gitu dah. Gitulah sunat ada kiblat tu. Baik. Supaya ternyata pun bukan atas je dak. Bini tak kira lah. Lelaki perempuan sunat semasa mandi junub atau pakai dasar sunat ada kiblat. Gitu ukur dia. Baik. Dan sunat menghadapkan ke kiblat. Baik. Baik. Lagu mana bentuk nak ada kiblat? Bila ada kiblat pula, lagu mana bentuk dia tu. Kata dan keadaannya. Dan ke tempat dan ke tempat sunat ada kiblat dan tempat mandi tu pula kata dah. Dan keadaan tempat mandi junub tu, tempat mandi daftar ni, tempat dianya yang tidak mencapai akan dia, yang tidak mencapai tak mengena, yang tak mencapai akan seorang yang mandi tu padanya tempat percik air tu. Mana kita mandi tempat tak ngecik air. Tu dia. Mana sunat kita ada kiblat. Semasa mandi junub, semasa ada kafsar ni, sunat kita mandi ada kiblat. Dan tempat tu pulanya dia ngecik air kita situ tu. Tu dia. Tempat tu mandi tu. Tempat tu mandi tu jangan kita air ngecik kita lah. Tu dia. Mana kita mandi lah ni dah terpahit dah tak. Depan ni tak kena dah air situ tu. Tak usah kita mandi atas ni. Mandi atas ngecik kita yang ni lah kita. Maknanya kita mandi ada kiblat. Tempat mandi tu pula janganlah percik air tubuh kita situ tu. Ngecik air lain kita si jangan sebab tu. Sunat. Mencapai itu mengena dah. Jadi dan keadaan tempat mandi lah. Tempat mandi tu tempat mana? Tempat yang tidak mencapai, tak mengena akan dia ke seorang mandi pada tempat tu perciknya percik air tu. Mana sunat termandi tempat yang tak percik air kita situ tu. Gitu ya. Berapa dia dah. Tak betul ramai tak kerti masalah tu. Dan keadaan tempat mandi tu yang tiada sifat tu. Yang ni sifat bagi tempat tu lah. Tempat mana tempat yang tak mencapai, tak mengena akan dia ke seorang mandi tu pada tempat perciknya percik air tadi. Maknanya sunat termandi pada tempat yang tak ngecik air kita situ tu. Gitu ya. Baik. Tempat tu pula agak mana? Tempat tu pula. Tadi tempat yang selamat daripada percik air kita tak? Tu sifat. Kau ni pula dan sunat bahawa ada tempat mandi tu pula. Tu dia. Dan sunat bahawa ada tempat mandi tu. Tempat mandi jadi kah kecek tu di azah tu. Dan sunat bahawa tempat mandi itu tersembunyi. Sembunyi sus tutup lah bilik air tu. Jangan mandi botol-botol gitu. Jangan dulu tak. Jangan dulu tak. Tak ada pula ni tak. Seperti lagu kau siap beramah sih. Tak ada budak gitu tak. Sini kat penuh mandi ni. Sini demo. Sini. Lagu tak. Lagu tu sini ni rumah sita kita ni. Lagu sini ya. Mandi ya. Tu. Lagu sini paling paling keluarga sini lah. Ni tak ada harga pun. Maksud gitu ya. Kalau orang rajin ke buah le karai, buah le apa ni buah le apa? Payah tu. Mandi payah. Kalau dekat bus sini. Tak ada orang pagar. Dulu. Ada budak itulah. Musim ni ada lagu juga. Ambil mandi sini. Gitulah ya.
Dia 4 je. Kau segak 4 3 4 3. Bagi 1 2 3 4 5 ni 7 8 9. 9 bagi 9 bawah ke atas. 43 bawah ke atas. Ada sunat. Ada sunat lah. Baik. Dan sunat bahawa lagi. Ni sunat mandi lagi ni. Dan sunat bahawa ada tempat apa? Tempat mandi tu. Tersembunyi daripada ramai lah. Atau tutup lah. Jadi sunat mandi ni. Tak sunat mandi junub kau, mandi biasa kau. Tak sunat mandi tempat tersembunyi dia panggil. Tertutup lah, aku tak nampak. Tu dia. Apa sebab dia Pak? Apa sebab sunat mandi ni, lebih lagi mandi junub ni, atau mandi adabsa, sunat mandi tempat tersembunyi. Sebab apa sunat tu? Sebabnya, supaya memeliharakan. Supaya memeliharakan atas untuk auratnya. Sebab aku tak nampak aurat kita situ tu. Berjaga aurat dia panggil. Tengok tu. Tahu tu nak ayatnya. Mandi junub pun sejaga juga aurat tu. Kita lah ni, pala pergi kedal. Tu dia. Kau kat orang. Malu kita kat orang situ pula. Dunia hari ni. Tu dia. Sohu nak pula lagu tu. Mandi junub ni pun suruh juga sembunyi tadi. Supaya terpelihara aurat kita. Terkelih aurat kita situ tu. Ni buka aurat orang. Tunjuk aurat kita situ pula. Tu baik. Nangilah. Wa ya nauzubillah min zalik. Allahumma sallimna. Kita ngaji lagu-lagu baik. Jagalah. Ada kita ngaji lagu-lagu kita ni. Lagu-lagu dia panggil ni sing. Kita jagalah untuk Allah Ta'ala. Biar kita boleh jaga. Kita ngaji ni. Jaga anak bini kita tu. Jangan dia tebak lagu ni. Itu dia. Tidak dia tu. Supaya memeliharakan atas menutup auratnya. Auratnya tak orang mandi tu. Itu dia. Kalau mandi tempat beramah, tak jaga aurat kita. Kelih aku, kelih mu. Atau memakai sesuatu. Itu dia. Kalau mandi kat terbuka, atau memakai sesuatu yang untuk auratnya. Begitu kalau kita mandi tempat sunyi pun, ilat dianya, tempat sembunyi tadi, ilat pertama, sunat mandi tempat sembunyi, tempat orang tak nampak. Sebab pertama supaya terpelihara aurat kita. Ilat keduanya ialah supaya menutup atau ilat keduanya atau memakai sesuatu yang untuk auratnya atau pakai sesuatu untuk aurat tadi. Berarti kalau kita mandi tempat sunyi boleh nak telanjang pun. Harus telanjang situ. Bukan sunat tak. Tapi lebih afdalnya sunatnya tutup aurat situ tu. Gitu pun dia. Sahihlah. Itu dia. Kalau pakai sesuatu kain tak, tutup aurat kita tadi tu. Itu dia. Atau makan sesuatu yang untuk auratnya. Aurat yang mandi tu. Baik. Ada pun jika ada di sana. Ni. Di sana tempat mandi tu baik. Itu dia. Ada pun jika ada di sana tempat mandi tu. Tempat mandi tempat mandi junub kau, mandi hadafsa kau, mandi sunat kau. Kalau tempat mandi tu orang yang haram atas mereka itu memandang. Kalau tempat mandi tu ada orang yang haram kelip aurat kita tu. Orang ajnabi lah. Itu dia. Ada pun jika ada di sana di tempat mandi tu. Jika di tempat mandi tu ada apa? Ada orang yang haram atas mereka itu dan memandang auratnya. Siapa yang orang ajnabi lah. Orang haram ni orang nabi. Kalau bini kita tak apa. Kelih aurat kita tak apa. Bini kita situ. Kalau ada tempat mandi ni orang yang haram kelih aurat kita situ tu. Dan tiada mereka itu, mereka yang haram pandai tadi. Dan tiada mereka itu, mereka orang yang haram pandai tu, memejamkan mata mereka itu. Orang itu tak kerja mata. Mana orang yang haram tadi, dia kelih juga kita situnya. Dia tak pejam mata. Tak? Dia kelih tak.
Oh, tak kena buat apa tak. Oh, baik deh. Oh, dia mandinya kelih tak. Oh, kelih. Oh. Oh, esok kelih semua tak ada. Oh, dia batu batu apa? Baru kucing tak. Oh, depan ramah belakang pun baru dah. Gitu. Jeling lagi sikit tak. Oh, okay. Tak selamat dah. Tengok situ. Dia sebut sini Pak Ai. Oh, pohon dia patah bikining Pak Ai. Tak tengok apa Pak Ai. Oh, saya gitu kerja itu luar sikit. Saya itu kerja bodyguard dulu Pak Ai. Oh, dok. Kalau kalau PN pergi luar negara kak, boleh lagi dah. Dia cerita kita kalau bahasa ustaz kita. Atau sebagai ustaz lah, channel kita. Hari biasa sudah lah. Bukan ustaz lah ni. Oh, bawa sambal gini ya. Biar panggil ustaz. Cerita tu kita masa tidak agak. Kita masa kerja dulu dia kata, kalau orang besar PM lah, nak pergi Itali tu, Sicily Itali tu, bulan lagi dah cerita kita ni. Oh, kata duduk si bulan kata, kalau ustaz pergi cabut piyah kata, apa? Ada belakang tu. Oh, hok besar, hok cik di belakang panggil baik. Cakap kerja mata, sepak gitu kata. Sungguh baik. Dia kata tak babah kak. Oh, pakai bikini ni. Oh, baik. Bikini. Warna perempuan ada. Warna perempuan ada. Pak Ina marinya. Warna perempuan ada baik. Oh, so depan belakang baik kata. Oh, hijau ada. Oh, biru pun ada. Nampak tergedah lah baik. Oh, tak jawab apa ya apa baik. Ucap piyah. Dia kata kita. Masya Allah baik. So ko Itali Singapura ya pergi Singapura. Kau dekat Sentosa baik. Ya dah. Kenapa tu tergedah baik? Oh, mata klik situ dah. Oh, mata jalan. Ya tunjuk kita gitu ya. Oh, tu baik. Oh, yaknya dunia ini. Sini dah. Allah. Kata tak selamat. Nah, baik. Tu dia. Allahu Akbar. Gak comel-comel baik. Oh, macam Eh? Mana? Oh, comel lah bulannya. Pak pergi. Kasih Cindy tadi lebih lagi lah. Oh, kita tak pergi dah duduk cerita comel dah tak. Kita ayat tu ya hilang. Agama kita ajar lagu ni ni. Agama kita ajar lagu ni. Nabi kita ajar lagu ni kita tu. Tu dia. Hukum ni kiamat esok ni. Mari sambil sawan lagu ni lah hukum dia. Tak nak ubah dah. Manusia ya hukum tak berubah itu tetap itu dah. Tu dia. Tengok ni tu dia sebut sini baik. Baik. Atau makan sesuatu yang untuk auratnya. Ada pun jika ada di sana, dia tempat mandi tu, orang yang haram atas mereka memandang auratnya. Mana tempat mandi tu ada orang yang haram. Mana orang ajnabi yang kelih aurat kita situ tu. Dan tidak mereka itu, mereka orang yang pandai kita tadi, menjaga mata mereka itu. Dia pun melihat, maka menutup aurat itu wajib atasnya. Wajib tu aurat tu baik. Kalau ada tempat mandi tu, orang yang haram kelih kita ni, kalau dia tutup mata, wajib kita tutup aurat mandi dah. Tu dia. So, kalau mandi, jalan biasa pun, tutup aurat juga situ tu. Kenapa kaki? Haram juga situ. Tu gitu. Wajib atasnya. Atau orang mandi tutup aurat tu. Baik. Facebook baik. Masalah tu ni mari baik. Tu semain ngaji tu baik. Mas'alatun ay hazi mas'alatun. Harus seorang mandi bertelanjang. Baik. Kalau pergi sebelah luar, jari aja kasih dari air tu. Telanjang gitu ya tetino. Tak betul kasih malu juga. Kan royak. Kalau pergi pergi Kombu Anuk. Pergi Kombu Anuk baik. Unimed tu. Sewa lah mesti tu. Tak ada SHL lebih tu. Ambil kasih lekat kita kalau buat lekat kat.
Bodah lewat sahar tu. Ada lanjau orang gitu ya mandi. Oh iya cerita balik. Tu dia. Sini lah. Buat tu cadar tu. Kena orang jahat. Kamera situ pula. Kalau kita rumah orang, kita tak tidak ikhtiar kita tak di. Sambil learning baik. Mana sebillah lah. Itu dia. Sambil learning. Agama teknologi learning ni. Mun horat. Itu dia. Sebab tu Yahudi ni nak tiga perkara Yahudi ni. Pertama pendidikan. Yang kedua kesihatan. Yang tiga hiburan. Tak apa tu. Apa tu Yahudi nak ni. Dia tiga ni okey dah. Pelajaran. Dah kesihatan. Hiburan lagi. Beres. Tu yang pelajaran boleh dah lah. Kesihatan boleh dah ni. Tak kesihatan tak. Jarum tu. Tu dia. Tak. Obat menyembuhkan. Kalau jika obat menyembuhkan, tengah diusul dia, habislah. Hiburan. Hiburan tu. Buka diskur ni. Orang pening kepala lah kau dah. Tahu agama. Ikut tu ya. Di sini. Allahu Akbar lah. Allahumma salimna. Kita selamat kita ni. Alhamdulillah. Allahumma salimna. Masalah tu. Harus seorang mandi bertelanjang. Mana ni? Pada tempat yang sunyi. Sunyi ni maknanya dalam bilik lah. Mana harus orang ni mandi telanjang dalam bilik air tu. Ada orang dah. Tu dia. Harus. Bukan sunat baik. Harus saja boleh. Mana hukum syarat kata boleh. Harus ni. Ni buat tak apa siapa situ. Harus dia panggil. Buat oleh pala. Buat oleh pala. Tak buat pun tak dosa. Tu harus dia panggil. Ikut taklifi kita. Harus itu dia. Baik. Tempat yang sunyi manusia. Atau ni mana harus mandi telanjang di hadapan orang yang harus memandangkan dia. Siapa dia? Cik isteri baik. Boleh baik. Nak mandi dengan bini. Nak mandi bini mai sekali ada bilik baik. Boleh baik. Baik bini saya contohlah. Orang bank kita nak junuk ni. Orang mai cepat-cepat masuk sekali. Orang kalau tunggu demo je bilik air tak jumpa kita perlu bilik esok. Sungguh baik. Ya, tidak isu tak. Yang putih tak. Jaga lewat. Kita nak maya ni. Nak email orang pula baik. Kau kita email orang. Susah beli isu. Tak. Kau video dulu. Sejam masuk. Nak email lewat ke dia. Nak baik mereka kali ni dia. Tak apa baik. Harus gitu. Contoh lah baik. Supaya suka ni. Baik. Dengar apa luar ni. Ramai orang dengar ni. Biarlah. Dia hukum dia. Maaflah tidak hukum bekoh ni guni lah. Ni hiburan ngaji dia. Nanti ke joget ni hiburan. Tu dia. Hiburan juga suka ngaji lagu ni. Seperti. Satu ustaz mati dah baik. Orang tanya dia apa hukum. Buat hiburan sikit. Tempat Bali dulu. Masa resmi pelabuhan kan. Tu. Orang tanya ustaz tu mati dah. Apa hukum ustaz? Masuk hiburan sikit. Apa salah? Apa salah hiburan? Tak salah bagi dia nya. Gapo hiburan ni? Isi nakirah hiburan ni. Tak, hiburan isi nakirah tak. Maklum dah. Hiburan joget tu dah. Maklum kita hari ni. Tak apa kata dia. Hiburan isi nakirah hiburan tak. Nyanyi hiburan. Tak. Joget hiburan. Tak, muzik hiburan. Umum isi nakirah panggil. Tapi otak kita ni hiburan gapo lagi? Nyanyi joget tu lah. Tak apa kata dia ni. Aku gawai tak apa tu. Malam hari. Mati dah gitu. Hak hati tak tahulah. Terasa guna wallahu alam lah. Tapi kita awam ni dah terhibur lagi situ dah lah. Kita nyanyi joget tu lah. Dia cuba kau ni siapa. Ke mana? Kita lah tak. Kita agak lah gitu. Kita tak ngaji kan. Itulah. Kita ngaji boleh lah. Istimah hiburan banyak. Tak. Hiburan banyak tak. Pameran hiburan juga. Orang suka-suka tengok pameran buku tadi. Hiburan juga dia panggil. Hal salahnya tak campur aduk.
Terus kita waktu itu nak ukur dia baik dah. Gitulah ayat baik. Misal dia seperti isteri. Tidak tak apalah. Baik. Atau gundiknya. Siapa gundik baik? Misal kata orang yang tidak hari adalah pertamanya ialah isteri. Baik. Dan gundiknya, gundik hamba ni lah. Baik, gundik ni hamba. Bukan gundik ni mana orang gaji tu tak. Orang gaji tu bukan gundik ke hamba. Gundik ni hamba dia panggil ni. Tetapi walaupun harus mari telanja di hadapan isteri kita ataupun di hadapan gundik kita, walaupun harus, tetapi menutup aurat terafdal. Tu lebih pahala lagi no ayatnya. Tu dia. Rasulullah sendiri selama hayat dia cerita tak pernah nampak kembali Rasulullah. Jaga aurat ni. Satu ayat. Nabi kita si Aisyah cerita, sepanjang umur hidup aku tak pernah lihat aurat Rasulullah. Tak pernah lihat kembali Rasulullah. Kita ada sebab. Ustaz ada sebab, Nabi nak ajar juga. Ustaz ada sebab hak tu tengok ayat ni. Dia ustaz muda tu. Sebab Rasulullah nak ajar juga sebab kalau tu kat orang lah. Tu dia. Walaupun cerita tu. Nabi tak pernah telanjang. Sekali ya telanjang je. Tu dia. Ketika mana? Cerita panjang mula lah. Cerita panjang cerita ahli hadis tu. Tu dia. Tu Nabi mulalah cerita. Saya buka tu kat orang tu. Tu dia. Hidup ayat Nabi ni telanjang juga. Tangilah. Tu dia. Alhamdulillah. Hormat Rasulullah tu. Hormat Rasulullah. Macam aku tu. Tangi. Allahumma sallim ya Allah. Tetapi menutup aurat terafdal. Afdal banyak pahala lah. Itu dia. Baik. Dan haru pula ia bertelanjang. Baik. Haru pula ia seorang bertelanjang ke tempat yang sunyi pada manusia. Dengan sekuatkan warak dia. Kata juga kita Pak. Mana boleh harus orang ni telanjang tempat sunyi ikut pada warak dia. Tujuan dia sekat mana. Misalnya, seperti kepanasan. Panah. Kita balik kedai misalnya panah. Boleh kita masuk bilik kita, buka aurat sekadar tu je. Kadar tu ialah panah tu. Kenapa tak? Sekat mana kita boleh panah sebab air? Tak. Kalau pecat baju selah, lagu mana? Betul tak tahan. Kalau tak baju pecat seluar, sekat tu je. Mana sekat kadar panasan kita situ je. Yang buka habis. Okay. Kalau panas selajuk, balik order, selajuk bagi tu. Tak apa tu. Mana kadar kita je. Kalau boleh sekadar pendek, pendek je. Kau selekat je cap baju. Gitu ya. Sekadar tu je. Dia benar ke? Pak sunyi tu. Dan misal kedua ni. Dia menyapu. Siapa obat apa obat? Kemana kita buka? Baik nak bisu punggung ada. Tak. Boleh lah buka aurat sekarang ni. Macam obat. Yang buka berhabis. Saya bagi habis. Macam obat. Jadi pulpai habisnya ke dia. Suka. Saya kita mati kat tu. Dia buat bini dia beranak. Aku duduk lolo. Saya kita mati dia. Ya tu dia. Dia buat bini beranak. Buat kamu obat. Aku duduk lolo. Ya dia. Dia nakal juga. Tu. Nampak? Paling dunia ini dia buka dah ini tak. Dia benar ke lelaki boleh masuk bini beranak tu. Masuklah. Kita tak masuk lolo. Gamut boleh muklis ni aku. Kau nak air. Misi dia kelih. Dia boleh bini kita. Kita masuk juga tengok. Sekarang ni bini dia mau bagi. Mana kau orang baik. Dok dia lah. Dia benar lah ni. Tak apalah dia mau. Kita tak gamut masuk tak. Doktor kelih bagi ni kita. Misi kelih. Bagi tu kelih juga. Dia kelih kita. Lagu ni lelaki dia je. Malu je suka kisah kita. Pakai tak temu mana muda. Angin lah. Suka. Sungguh.
Mahal juga kita lah. Orang dek bayu ni kita. Dia selut dia. Kita sekali juga dia. Oh, mahal juga orang. Kita lah. Tak. Allah. Dah menyapu obat sini. Dah mandi, baik. Boleh, baik. Dah mandi dan lainnya. Dia. Jadi kalau mandi lanja ni, ada berlaku dah tu, di situ saya ada gelih tu. Saya ada gelih itu lanja tu. Di mana kalau boleh asal lanja lah. Itu dia. Agak dekat, sahel lah. Sahel dia. Sahel lagi dekat tu. Kecuali kita nak buat apa tu buka sikit gitulah. Tudunglah sikit gitulah. Kadang-kadang kita rasa tersedak ni, dia cucur, buka habis tak apa juga kita salah baik. Tak suasana lah. Gitu. Eloklah situ tu. Gitu. Bang kata ni lah kalau pergi sebelah luar ni, kadang-kadang mewari-wari pun tak siap. Dari air tu kaisah sempat tu lah. Kalau mewari pun dia tak siap kot air. Tak siap kain tu. Kata gitu dia pun. Gitu. Jadi kita cedek kita lah. Mesin tengah ngaji ni. Baik. Dan lainnya, lain daripada kepanasan, nyapu obat dan mandi. Dan sunat menjadikan masa mandi ni. Dan sunat menjadikan bejana yang luas. Dan sunat menjadikan bejana bekas air tu yang luas pada pihak kanan, luas muka dia lah. Kalau mandi dengan besin tak. Kalau besin tu luas muka tak belah kanan kita. Luas muka ni mana biasa giluk besar lah. Muka besar ni mana biasa muka luas kan. Kita tak belakang kita kalau dengan gayung gitu. Right. Dan picit mulutnya, kalau dia bekas tu, picit mulut dia, pada pihak kiri kita tak belah kiri. Kalau kita mandi dengan bejana hak mulut sepit tak belah kiri kita. Kalau kita mandi dengan bejana hak mulut luas tak belah kanan kita. Pala ni, mending apa air dah. Oh, sini ada situ air. Gitulah. Dan sunat jangan minta tolong masa mandi ni. Dan sunat jangan minta tolong orang masa mandi ni Pak. Masa kita mandi junub ni atau mandi adabsa, maka sunat jangan kita minta tolong orang. Sunat jangan minta tolong orang melainkan kerana uzur. Mana jangan kita minta orang cucu kita lah. Mandi junub ni atau mandi adabsa ni, sunat jangan kita minta orang cucu kita jangan. Itu dia. Sunat lah gitulah. Baik. Sebab apa? Sebab apa sunat jangan minta tolong orang tak cucu kita mandi melainkan kerana uzur lah. Kalau uzur tak apalah. Tak. Pak batas tangi kalau misalnya Pak tak contoh misal nak berjalan balik dah. Tak. Lepas tu akak payah tak. Panggil lebih ni cucu ayah tak apa uzur Pak. Kalau tak uzur tak sah lah. Sebab wuduk jugalah. Itu dia. Seperti barang yang dia bagi. Seperti barang tu dulu pada wuduk lah. Wuduk lepas tu juga. Pihak semaya ni, kalau kita tak uzurnya suruh orang asing. Kalau uzur dah tak apalah. Demi kau sakit kepala dan luang kau, cucu air kita tak apa situ. Kalau tak uzur, tak sunat tu tolong orang situ tu. Baik. Lepas tu kalau minta tolong orang ke mana? Dan apabila minta tolong dengan orang, ia menuang ke atasnya. Kalau kita minta tolong orang tu air kita ni, sama ada ambil wuduk ke atau mandi nafsa ke, kalau kita minta orang tolong cucu air kita, lagu mana nak buat? Kat sini. Dan bila minta tolong dengan orang yang menuang atasnya, kalau kita minta tolong orang lain, tu air tak kita ni Pak. Kita mandi junub tak? Kalau kita mandi junub, kita minta tolong orang cucu air kita tadi. Kalau kita minta tolong orang cucu air kita, kata sini,
maka hendaklah orang yang menolong itu pihak kanan kita, dah kanan kita ni. Kalau kita mandi junub ni, kalau kita minta tolong orang, cucu kita, orang je cucu belah kanan kita situ. Baik. Ya orang je cucu belah kanan kita situ. Baik. Sunat gitu. Baik. Dan sunat mengekalkan, dan sunat meninggalkan. Bila mandi, sunat meninggalkan menyapu air pada anggota si wuduk ni. Dia sudah mandi, sunatnya sapu air dia. Begitu, dia sudah mandi, tak hal dah tak. Dia kata wala tu, segar tak gitu tu. Dia tak sunat tu. Begitu lah. Dan sunat meninggalkan menyapu air pada anggota si wuduk. Itulah. Yang keadaan lah. Kalau tak sapu, jeruk habis basuh. Sapu sikit gitu lah. Jangan sapu habis. Tak. Kalau tak sapu habis, sudah mandi, tinggal gitu, jeruk habis semua tu tak. Jadi mana sapu sikit-sikit. Gitu. Sunat gitulah. Dan sunat bahawa ada airnya, tu air mandi junub ni. Dan sunat bahawa ada airnya. Ada airnya, air mandi junub tu, tak satu sok. Satu sok ni satu gatal. Itu dah ambil dia. Mandi junub ni, mandi wajib ni, air tu segatal cukup dah. Itu dia. Jika memadakan dia lah. Kalau cukup dengan segatal air. Kalau tak ikut lama tak apalah. Maknanya paling kurang, mandi junub ni air segatal lah. Kau cukup situ tu. Jika memadai dia panggil. Jika memadai kecukupan segatal tu. Kalau tak cukup, tak apa lebih pun. Dan air wuduk pula, tak satu muk. Satu muk secupok dia panggil. Kemak tu, muk air. Secupok. Kalau mandi junub, air tu segatal. 4 cupok. Kalau wuduk, secupok air. Cukup dari situ tu. Baik. Bila gitu, bila mandi junub ni air tu segatal, wuduk ni air secupok tak. Kata dia, maka diketahui dari mereka itu. Maka diketahui, dipaham. Daripada mereka itu demikian satu gatal air untuk mandi, secupok air tu wuduk tu. Tiada dihak baginya. Tidak dihak baginya. Tidak dihak baginya bagi wuduk ni dan mandi ni hingga jikalau kurang daripada itu. Maknanya mandi wuduk, mandi junub ni air ni sekadar gatal tu ya. Lebih kurang dah. Lebih tak apa situnya. Begitu juga wuduk ni pun air tu secupok. Aku ada tu secupok tu. Secupok lebih. Dia kata tak apa situ tu. Tiada hak baginya hingga jika kurang daripada itu. Mana ada hak, mana sekat tu hak dia. Sekat secupok tu ya. Secupok tu cukup lah. Sekat air cukup lah tu. Dan rata. Dan rata mada lah. Dan rata tubuh kita, mada lah situ tu. Dan makruh berlebih-lebih menunjukkan airnya, makruh. Lebih air saya. Lebih air itu makruh lah. Dan demikian lagi sunat. Dan demikian lagi sunat bagi perempuan yang haid. Ni. Dan demikian lagi sunat bagi perempuan yang haid dari nifas itu. Perempuan yang haid, perempuan yang nifas ni, nifas dia beranak lah. Jadi sunat bagi perempuan yang haid, yang mari haid baik, dan yang nifas yang beranak tadi, sunat bagi dia bila? Sunat bagi perempuan yang haid dan sunat pada nifas ni, kemudian pada mandinya, lepas mandi dia tu. Mana dia pun kering cuci dah. Ya, kering dah haid dia, kering dah nifas dia. Nifas ni paling lama 20 hari.
sederhana 40 hari. Itu dia. Kalau haid pula banyak 15. Sederhana ni 7 hari, ni atau 7 hari je malasnya. Paling kurang. Sedikit dari semalas situnya. Jadi bila perempuan ni dia kering haid dia dah. Sama dah haid dia 10 hari ke atau haid dia 5 hari, dah kering haid dia tadi. Berarti ke perempuan beranak ni. Bila kering nipah dia 20 hari, kering nipah dia. Atau 40 hari kering nipah dia. Dia mandi. Selepas kering nipah dia mandi kata. Kemudian daripada mandinya, jadi mana sunat bagi perempuan yang haid daripada nipah selepas daripada kering haid dia, kering nipah dia tadi ni, lepas mandi dia tu. Sudah mandi dah. Mana kering haid dia, suci haid dia, suci nipah dia pun mandi. Selepas mandi tu, sunat bagi dia tu. Sunat bagi perempuan yang haid dan nipah selepas dia mandi tu. Bukan mandi sekera haid tu tak. Suci haid dia tu. Masa haid mandi juga. Tak? Sunat dia panggil tak. Kau tak mandi baik. Tak mandi usah bangal bang. Tak? Tu dia. Kalau bini kita, misalnya anak kita, mari haid 7 hari, tak mandi langsung. Rasa dekat lah dia. Mana baik. Hak mandi dah ada sekat juga dah semua dia. Dia kata kering haid dah sini ni. Bukan kata mandi biasa ni tak. Mana bagi perempuan yang haid daripada nipah selepas kering haid dia tu. Lepas kering haid suci dah habis dah haid dia, habis darah dia dah, kering darah dia dah, dia pun mandi wajib situ tu. Lepas mandi tu. Lepas mandi ni sunat gapo sini? Sunat bagi dia kita macam mana kita? Mengiring ke mengering? Kita nak mengering kita dah. Bukan mengiring tak. Sunat bagi dia, sunat bagi perempuan tadi, mengeringkan ia. Kerana baca gitu dah. Topik ngaji tu. Mengiringkan ia perempuan yang haid dari nipah selepas mandi tu, mengiringkan bekas darahnya dengan kasturi. Tu dia. Maknanya gini dah keceknya. Kalau tak sudah kalau mengering, boleh hegak. Kalau mengering, boleh hegak situnya. Maknanya gini je. Selepas daripada perempuan mahid tadi, selepas daripada kering nipah dia mandilah. Sudah mandi tadi, sunat bagi dia kering ke tepat haid dia tadi, farak dia tu dengan kasturi. Baru situ tu. Selepas sudah mandi tu, ambil kasturi. Bebuh tepat farak dia tu. Tu dia. Situ tu. Sunat lagu tu lah. Tu dia. Mengiring atau mengering. Mana sunat mengeringkan farak dia tu dengan kasturi. Maknanya ambil kapas tu, dah buh kasturi, buh tepat di farak dia, buah balik dah. Dia buh situ. Udah kecek cerita Pak. Gini tak? Ambil kapas tu kasturi, dah lepas tu di farak dia tu, tak gitu orang tu. Dia buh kapas dia tu Pak. Mau masuk ke dalam, semua dia Pak. Buah kapas tu dah. Bukai boleh, apa pun tak ada. Cepat sikit boleh. Lain kamu. Kita ke baik. Buatlah hak demo tu. Okey kita buat juga. Kita buat lain lah. Ni ngaji pekak baik. Suka ibu dia. Tu hati kau joget ni ibu dia. Aku ngaji aku ni baik. Ayah kenapa kata baru dengar. Tak apalah. Hukum no ayat. Tapi terajam ni kita gitu baik. Dia bersih. Ni bang masa kebai bang duduk ke. Tu dia cara apa? Kalau tak lelaki ni lain marah tak lelaki. Tak lelaki seperti juga. Orang bini tak sih, marah kita balik. Biasa sama itu baik. Ni tua dia. Tua dah ada kutik situ main. Tu dia. Dia harap kata dah kan. Tak. Hak tua sama tua baik. Hak tua ada kutik dia. Kalau tidak mewah tak laku lah baik. Mewah masa tu lebih tak. Muda 37 tahun umur baru. Indonesia pun ni tak. 15 tahun nikah dengan bini dia. Lelaki pun 20 tahun baru. Ini 40 lebih dah. 15 tahun nikah. Nikah landa. Dia suka baik.
Hak yang kita suka bahasa benda gugur tak gutik. Mesti ada gutik. Kita tak gutik, orang lain gutik. Hak gugur tu. Benda jatuh. Benda jatuh ni, yang suka tak ada gutik. Ada gutik lah. Itu dia. Itu nak jatuh sini juga. Dia. Itu baik. Saya gitu baik. Peserta biar kita. Cerita lah ni. Gitu baik. Apa dia ni? Sikit lagi. Dia kali. Sikit. 4 minit lagi. Baik. Apa sebab dia tu? Bila perempuan kita, anak kita ke, bini kita ke, selepas daripada dia kering dah, selepas dia beranak kering darah pada, sunat bagi selepas mandi tu, dia ambil air bau, kasturi, dia bubuh di parat dia situ baik. Apa tujuan dia tadi Facebook ni? Itu dia. Kemudian ada pemandinya. Mengiringkan ia perempuan yang haid tadi, selepas mandi tu, bekas darahnya kasturi. Mana habis darah dia dah, mandi siap dah, hidar darah dah, maka ambillah kasturi, bawah-bawah, pun dikapas, sumak di parat dia situ, bawah balik situ dah. Baik. Misalnya, seperti dibubuhnya kasturi. Baik. Seperti dibubuhnya kasturi itu pada kapas. Buh kasturi kapas dia. Buh air bau dia kapas tadi, dan dimasukkannya kapas, dan dimasukkannya domit, dan dimasukkannya dan dimasukkannya ia, dan dimasukkannya seorang perempuan lah, dan dimasukkannya perempuan yang mandi tu, ya. Dan domit, seperti dibubuhnya kasturi itu pada kapas, dan dimasukkannya akhir ke kapas tu. Dan dimasukkannya seorang perempuan, dia akan kapas yang buh bau tadi ke dalam faraknya. Gitu. Jadi maknanya perempuan tadi bubuh air bau, bubuh di kapas, lepas tu bubuh di farak dia tu. Gitu. Pada tempat yang wajib membasuh dia. Mana perempuan ni, cerita ayat ukur lah. Perempuan ni mandi wajib, dia kena duduk situ tu. Dia kena cucu air, kodah napuk tu. Kodah dia, pada napuk tu, dia panggil zahir lagi situ tu. Maka ketika dia mandi tu, sudah mandi, sunat dia bubuh. Kapas yang dia bubuh air bawah tadi, tepat hak parat dia situ tu. Tepat hak zahir bagi mandi junub dia tu. Dia duduk napuk lah sekadar hak zahir dia tu. Maka bubuh situ lah. Mandi tu, nak simbur air situ tu. Kata dia tak kata tu. Itu dia. Sebab apa tu? Sebab apa dia kata di sini, dimasukkannya seorang, akhir dia akan kapas yang dibubuh bau tadi, kedai faraknya, buh mana? Tempat yang wajib membasuh dia farak tu. Daripada farak, bayar pada membasuh dia faraknya. Sebabnya, kerana disuruhkan yang demikian itu Nabi. Nabi suruh sendirilah gitu tu. Ta'bud dia panggil ni. Nabi ajar kepada perempuan ni. Ni syarat kita ni. Nabi ajar kepada kita, umat Islam, umat Nabi Muhammad ni, syarat kita Nabi ajar. Perempuan ni bila sudah mandi junub, bila ada mandi haid dia, lepas dia sunat perempuan ni, dia bubuh kasturi di farak dia tu. Ni panggil ta'bud. Nabi ajar kita ni, syariat kita situ tu. Itu dia. Nak ajar bin kita itu dia. Anak-anak kita nak ajar lah dihukum tu. Tengok sini. Kerana disuruhkan yang demikian mengiringkan bekas darah dengan kasturi tu oleh Nabi SAW. So, bila gitu, bila Nabi suruh, maka sunat muakkad. Maka sunat muakkad buat lagu tu. Maka makruh meninggalkan dia. Kata buat makruh saya. Itu dia.
Sebab apa ilat dia baik? Sebab apa Nabi suruh lagu tu? Sebab apa tu? Hikmat dia tujuan Nabi suruh perempuan yang haid dan nifas berkering dia mandi, sunat berbuang di farat dia tu. Tujuan sebabnya kena membaikkan tempat dia, sedap tempat dia tu baik. Sedap tempat farat tu. Tu dia. Kena membaikkan dia. Kena membaikkan dia. Kena membaikkan bagi tempatnya dan mengharumkan dia. Supaya membaik sini, kemudian kecil baik. Ni ada tegas mula lah Pak. Dia gas mula bagi dia tu. Ini kecil pun. Segar dah tak? Apa baru segar tu Pak. Tu membaik. Dan mengharumkan dia tak apa. Sebab luka mereka sebut Dari kitab Anah tu. Apa hukum lelaki isap busy tu? Tu Pak. Gabi dia Pak. Tanya Ustazah tu ni. Dia Ustaz jawab dia tu. Tanya biar gaul ada TV Pak. Biar apa? Biar jelas apa? Biar tanya keliru, tanya Ustazah tu. Lagu mana suami isap busy perempuan, bini dia tu. Hukum ke apa? Biar jawab dia tu. Tanya lah, tu tanya kau lain. Tu babi dah keliru. Tanya kau lain. Tu dia jawab tu. Aku habis lah. Dia tak payah sebut lagu tu, buat nikah tu. Apa hukum perempuan suami isap busy isteri tu? Dah busy baik. Ni ukur rekod. Bukan lucu-lucu. Ni ukur rekod. Sebut lagu tu. Tu dia. Kalau ngaji sekolah di Mekah tu baik. Tu cerita tak. Terai-terai sebut dah. Susuk. Sebut terai dah. Mandiri tu. Terai. Sebut sudah. Dia sebut dah situ. Ya ada kata ayat tertiga tak kerti. Lekah ni. Kita tak gamuk dah gitu. Kakak aku ni dia cipi-cipi gitulah. Ilat dia tu. Ilat pertama kerana membaikkan tempat dia, tempat farat tu. Nak suburkan balik farat dia tu. Dan mengharumkan bangun dia baik. Dah lama dah kena dengan kotor tu. 14 hari, 10 hari, bang harum bangun tu. Ni maksa dia baik. Mengharumkan dia lagi. Baik. Lagi menjerakan lagi bunting mengandung tu baik. Mudah mengandung tu. Tu nak anak mudah baik. Balik dia kata pula, aku tak buat anak 10. Tak apa. Hujung itu. Cina tak buat tu, banyak belanda tu. Tak apa, kamu dia lagu mana. Ni syariat kita lagu ni. Aku tak cukup, anak kecil Belanda. Tak apa, kau lah. Cukup pun tak pas Belanda biasa tu. Jadi, mereka kata, nak syariat kita naknya. Tu je dia. Ngaji kita hari ni kebah. Mak marah si bahas ini. Kita hari mati ke dah. Dia kebah ngajar. Dia bahas. Kebuk bahas. Mati hujah orang tu. Dia ngaji lagu tu. Dia ngaji muda tu ngaji mati hujah orang. Tu dia. Sedap lah. Dia duduk hujah sama. Mati hujah orang. Tu. Kat sini. Dan lagi menjerakan bagi bunting mengandung baik. Ada marah sini ni. Butir-butir binatang orang yang mengandung. Bagi mengandung situ tu. Udah mengandung baik. Kalau baik bini baik, nak cepat boleh dapat anak, ketika malah nak cerak. Bila bini kita susah dah hit tadi, kering molek dah hit dia, dah basi sikit masa tadi, supaya kita setubuh tidak ada dalam hit tadi, kita biar dia bubuh bangun tadi, setubuh ketika tu baik cepat boleh anak tu. Begitu. Kau campur terkandung di azali lah. Orang tu kata takdir dah. Ini syariat kita baik. Kalau dia takdir dapat lah. Kalau tak dapat situ. Bila dapat anak ni takdir Allah Ta'ala berlaku. Siap dah situ tu. Ini syariat cara dia panggil. Lalu dia situ. Kalau tak boleh anak tu takdir dah. Azali lagi tak boleh lah. Ada. Kalau takdir ada situnya. Kalau tu berlaku dah. Siap berlaku dah situ. Ini ikhtiar kita ni. Kita tak tahu lah guna kontor kita tu. Gitu ya.
lagi menyegerakan bagi mengandung. Baik. Dan jika tidak dapat jika tak dapat kasturi, tak ada kasturi baik. Kasturi ni. Maka barang bau-bauan dah ikut ke apa baik. Dah tak ada kasturi ambil dah ke apa baik. Nyambung situ tu. Sebab tu Jamil dulu dah tak ada sampel dia. Jamil tak ada sampel Jamil dulu dah. Tahun dia perlu tak ada salah mana lagi. Tak ada nak beli lagi satu. Kau beluru tu mandi tak? Beluru tu. Bos tak lebih sampel lagi beluru tu. Budak-budak kita mandi budak-budak tu. Beluru tu buat sabung lah. Baik. Berair sedap lah tu baik. Sungai tak? Ada lah ni tak kenal kita dulu lah ke mana. Ada nak hotdog ni. Tak ada kat bawah baik. Tak ada piti nak beli bawah ni. Contoh nak ayat sini ni. Maka jika tidak ada kasturi, tak ada bawah. Maka tanah lumpur lah. Tanah lumpur situ tu. Tanah lumpur tu. Air dia tu. Ada pacu-pacu tu. Sembuh situ tu. Tu dia. Ya sekali subuh semula. Segar semula parak tu. Tu dia. Maka jika tidak ada, tak ada juga baik. Tak ada juga tanah dia baik. Tak ada pelakon. Maka jika tidak ada air, tak ada lumpur. Tak ada juga lumpur ni. Buat mana baik? Kata dia, maka air ada. Situ air ada lah. Situ. Bilah air gitu ada. Telaga tu ayatnya. Jek macam kapi. Dah jap dulu. Mandi mana? Pati tak uduh tak. Mudah-mudah comel dia. Dia lama tak. Masuk bulan nak sorang. Gudu. Tak mandi junuk tak. Udah semar. Apa kita ketiga tak. Kalau kita mandi junuk tak betul jalan. Tak selalu dah muka situ. Tak. Kalau tak kata duduk nampak lu rambut comel. Nampak sekali comel lah. Tapi tak ada. Nuk tak ada. Nuk macam kotor. Gitu. Maka jika tidak ada tanah lumpur, maka air memadalah daripada hilang keruhnya. Keruh sini mana? Memadalah hilang keruhnya. Baik. Baik. Habis itu. Hilang keruhnya. Baik. Bisa. Dan tempat ni masalah. Tempat ni bagi mahal maknawi dia panggil. Mahal maknawi ni masalah. Bukan mahal mana manusia dah. Mahal tu dua dah. Dia bagi mahal tempat ni kita ngaji kita dua makna. Kalau kata mahal hissi, maknanya hak zahir lagi tempat gini lah. Tempat ni. Dia nak mahal si mahal maknawi yang tempat. Masalah. Mahal sini mana masalah. Tempat ni masalah. Dia kata dan mahal, dan tempat, dan masalah. Dia tahu kasturi tu. Masalah kata buh kasturi tadi ni, mana sunat bagi perempuan yang haid dan perempuan yang nipas tadi, sunat bagi dia selepas kinda, dia mandi, sunat dia berkasturi tu. Jadi masalah berkasturi ni, jika perempuan itu tidak ada wafat. Kali di perempuan ni ada wafat, mati tak lelaki, haram buh situ tu. Tengok baik situ. Lelaki mati kena piak hidak tu. Dia pakai kemah tadi. Yang biangok tu. Dia pakai bang-bang buat. Harai lagu tu. Ni dok lelaki mati pun. Dia orang sedap juga. Ni lagu tu. Tempat tu. Tempat ni masalah. Muhammad Nawawi dia panggil. Dan tempat ditaruhkan kasturi, mana tempat masalah tempat ditaruhkan kasturi dalam farat tadi, jika perempuan tidak ada wafat. Wafat mati tak lelaki pada 10 hari tu. Kalau dia perempuan ni ada wafat lelaki, haram dia bubuh kasturi dalam farat dia. Selepas dia mandi hik tu. Dan wajib dan tidak ihram, tidak ihram haji. Kalau ihram haji tak boleh ikut situ tu.
Ada iri haji dah, iri haji umrah, hari pekan bermu tak boleh situ tu. Maka jika ada ia perempuan dalam iddah. Ha. Maka jika ada ia perempuan dalam iddah ada wafat suami tu atau ihram, kalau perempuan itu dalam iddah wafat suami ataupun dalam ihram, maka haram menaruhkan kasturi. Kasturi dah. Dan bambuan. Dan wajib dia bagi ihram dia. Kalau perempuan itu dalam ihram haji dan umrah, tiba-tiba sudah ada kehidah, dia berkapah, dia berkasturi dah dekat bila farat dia, maka wajib bayar dam situ ya. Itu dia. Dan demikian lagi sunat baca dua syahadat Allahu Akbar. Bila dia kata sini ada wafat, berarti kalau ada wafat, kalau mati tidak ada wafat, mati kalau ada rejeki ni tak apa. Ada wafat ni mati suami. Kalau dia mati suami, kalau cerai biasa gini, tak apa. Betul lah. Syahadat. Ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana waffiqna li ta'atika wa tammim taqsirana wa taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah.